Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton. Kita bertemu kembali dalam playlist My Inno Live bersama dengan saya, Kabuki Teacher. Baik, pada hari ini kita nak bersembang sikit, bincang sikit tentang Google Drive dan juga folder. Kenapa kita nak fokus pada Google Drive dengan folder pada hari ini? Sebab benda ni adalah benda yang basic, benda yang basic untuk storage secara cloud. Jadinya kita kena ambil cakna juga tentang benda-benda ni supaya kita dia memudahkan kita untuk berurusan pada dalam pada masa-masa yang tertentu. Kita lihat sedikit sejarah storage ni sejarah storage ni. Baik, storage ni maksud je tempat simpanan lah, tempat simpanan contohnya macam almari ke, bag ke sampai, tapi kita nak fokus sekarang untuk benda-benda yang digital. Okey, kalau disket ni ada 8 inci yang besar punya dan juga ada yang 3.5 inci. Okey, dan disket ni dia mula-mula establish pada tahun 1960. Baik, seterusnya kita ada evolusi yang kedua untuk storage ni, dia dalam bentuk CD. CD dia mula-mula establish pada tahun 1982. Seterusnya bentuk yang sama tetapi dia boleh storage yang lebih besar, dia pakai DVD, establish pada tahun 1996. Tahun 2000 kita dah mulalah kenal dengan flash drive, lepas tu ada pula external hard disk. Yang terkini adalah cloud storage pada tahun 2006. Kenapa kita pakai folder especially dalam storage? Okey, baik, kita andaikan Google Drive ni adalah sebuah rumah yang besar. Baik, sebuah rumah yang besar dan kita letaklah macam-macam kat dalam tu. Jadinya yang akan ada masalah ialah dari aspek susunan. Okey, kita tak ada susunan yang teratur, nanti barang akan berselerak. Well, folder ni yang pertama dia, kita nak jimatkan masa mencari. Yang kedua, dokumen kita lebih tersusun lah. Okey, dan yang terakhir sekali, kenapa kita kena buat folder yang ni? As well, kita tahu sekarang ni kita fokus tentang Google Drive. Google Drive ialah cloud storage, so dia memang boleh berada di mana-mana dan kita boleh akses folder kita itu di mana-mana selagi kita ada internet connection. Baik, macam mana kita nak create folder dalam Google Drive? Of course, mula-mula sekali kita kena pergi ke Google Drive. Jadinya sekarang ni saya dah buka interface untuk Google Chrome. Okey, normally kalau kita selalu pakai Google Drive, dia akan letak kat sini button untuk Google Drive untuk layout ni. So kita boleh terus tekan dekat sini. Kalau dia tak ada paparan macam ini, contohnya kat bawah ni tak ada Google Drive, so kita boleh pergi kat bahagian sini. Okey, kat bahagian muka ni kita punya account kita. Okey, pergi kat bahagian sebelah ni ada 9 dot ni, ini adalah Google Apps. Baik, dalam Google Apps ni dia sediakan macam-macam aplikasi untuk Google. Jadinya kita tekan ini. Okey, kita cari. Okey, macam dalam ni memang kita dah sediakan, memang dia dah sediakan yang penting sekali, benda-benda yang penting. Contohnya kat sini ada Google Drive, so kita terus tekan je Google Drive kat sini dan dia akan bawa Google Drive storage kita mengikut email kita, account kita. Macam mana pula kalau situasi ketiga ni berlaku? Okey, anda kata kita dah kita pakai laptop orang lain, tak ada lagi akses untuk Google Drive dan tak adalah paparan-paparan ni, dekat dot ni pun tak ada Google Drive. So macam mana kita nak buat? So tekan Omnibox ni, kita boleh tulis drive.google.com. Okey, saya matikan dulu yang ni, yang belakang-belakang tu. So kita terus tekan. Okey, dia akan bawa redirect pada drive kita. Tapi kita kalau yang tak ada account tu, nanti dia akan minta lah untuk email kita supaya dia boleh masuk dalam drive kita. Okey, baik, sekarang ni kita dah masuk dekat interface Google Drive. So jadinya ni kita punya contoh, ni contoh file-file saya. Okey, dengan folder-folder saya. Kalau tengok memang banyak lah sebab memang kita optimize menggunakan Google Drive ni untuk save space kita. Okey, macam mana kita nak create folder? Baik, mula-mula sekali pergi pada new, butang new ini. Baik, kita tekan. Baik, bila kita tekan, dia ada keluar macam-macam kat sini.
So kita fokus saja kepada nak meng-create folder. Baik, ini dia button yang pertama ni untuk create folder. Okay, kita tekan. Baik, nanti dia minta kita untuk namakan folder kita. So kita tulis lah, kita tulis tahun lah, yang paling mudah tahun 2020. Kita tekan create, dan nanti dia akan terus add dekat sini. Ini adalah folder yang kami kena buat untuk memenuhi keperluan pihak Sol 24/7 bagi GCE level 1. Jadinya kat sini nanti dia akan suruh buat folder utama. Dekat situ kita kena letak nama kita, and then kita kena letak GCE level 1. Jadinya dalam folder ini, dalam folder utama ni, apa yang kita kena buat, kita kena sediakan 2 lagi sub folder, iaitu yang pertama unit review dan yang kedua material. Baik, apakah yang ada dalam unit review ni? Baik, dalam unit review ni tak ada apa-apa kan, tapi sebenarnya kita kena letak PowerPoint ini. PowerPoint ni adalah arahan tugasan yang kita kena selesaikan mengikut unit-unit yang diajar oleh tutor kita. Sebenarnya benda ni kena masuk dalam folder tadilah, supaya kita mudah untuk rujuk apa tugasan yang kita kena buat dan kita kena selesaikan. Jadinya kita ada lagi satu folder, iaitu folder material. Apa yang ada dalam folder material ni? Jom kita tengok. Okey, baik. Ini adalah folder material. Apa yang ada dalam ni? Ini adalah tugasan-tugasan yang kami kena selesaikan ikut pada unit review yang telah disediakan. Jadinya setiap tugasan, bahan-bahan tugasan yang kami buat, kita kena masuk dalam ni, kita kena himpunkan supaya nanti mudah untuk pihak tutor untuk semak tugasan kita dah lengkap ataupun tidak. Berapa pula storage yang diorang providekan untuk Google Drive ni? Okey, untuk normal account macam kita ada Google, kita ada account Gmail kita, so dia punya storage size dia adalah 15GB. Itu adalah maksimum. Macam saya sekarang ni dah pakai sampai 93GB. Jadinya kalau saya ni memang nak menggunakan lagi, nak memerlukan space yang lebih banyak, so kita tekan saja tentang buy storage. So nanti dia akan pergi pada Google One. So kat sini dia akan beritahulah dia punya package dia. Kat sini ada 15GB untuk free current account, current plan. Jadinya kalau nak tambah 100GB, okay, boleh prepare duit lah, RM8.49 untuk 1 bulan, ataupun nak bayar annually RM84.99. Baik, itu untuk 100GB. Kalau nak beli yang 200GB pun boleh, harganya RM11.99 untuk 1 bulan, ataupun nak bayar untuk 1 tahun pun boleh juga, RM119.99. Lepas tu kalau nak yang 2TB, okay, standby RM42.99 untuk per month. Kalau untuk per year, RM429.99. So dia banyak benefit lah. Dia ada beberapa benefit kat sini. Tapi kalau kita tengok kat sini, benefit dia hanya storage je lah. Storage je lah yang berbezakan. Yang ni 100GB, yang ni 200GB, yang ni 2TB. Tapi yang lain, access to Google Expert, option to add your family, extra member benefits, benda sama. Jadinya kalau nak membeli, dipersilakan. Baiklah, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher. Temu lagi dalam playlist My Inno Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.